Puan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada 11 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan, pandangan serta cadangan iaitu YB Beruas, YB Jerantut, YB Langkawi, YB Tasik Gelugur, YB Kampar, YB Pematang Pau, YB Setiu, YB Kuala Kedah, YB Bentong, YB Parit Bunta dan YB Kangga. Secara keseluruhannya, sebanyak 11 usul telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat iaitu 5 usul berkaitan sukan dan 6 usul berkaitan kemudahan sukan. Puan Yang di-Pertua, pengisytiharan hari cuti tambahan atas kemenangan sesuatu pertandingan sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pertamanya, saya ingin, kalau yang berhormat tak ada, tak payah jawab, bagi secara bertulis ataupun... Okey, saya bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat Beruas. Isu seterusnya, Yang Berhormat Langkawi ada? Langkawi minta saya wakil satu soalan kalau ada. Kalau diizinkan oleh, sebab dia jumpa doktor sekarang. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Langkawi atas keprihatinan membangkitkan isu Pulau Langkawi tidak disenaraikan sebagai laluan perlumbaan Letua di Langkawi bagi edisi ke-27 tahun ini bermula pada 23 September hingga 30 September minggu depan. Dalam keterbatasan tempoh 8 hari penganjurannya pada edisi ke-27 ini, KBS sedaya upaya cuba membawa LTDL hampir ke semua negeri di Semenanjung demi peminat sukan berbasikal negara. Pemilihan laluan untuk edisi ke-27 ini pada asalnya dicadangkan untuk melawati sebanyak mungkin bandaraya, bandar dan pekan kecil di Semenanjung Malaysia, tetapi hasil penilaian teknikal laluan hanya melibatkan 11 buah negeri dengan jarak keseluruhan 1,278.1 km yang merangkumi 8 peringkat perlumbaan sahaja. Selain itu, pemilihan laluan adalah berdasarkan faktor untuk mengekalkan cabaran tinggi serta suka yang amat sinonim dengan LTDL dan mengambil kira pergerakan serta kos logistik yang tinggi. Kejohanan berbasikal LTDL tanpa melibatkan peringkat perlumbaan di Pulau Langkawi bukanlah kali pertama berlaku sepanjang 26 tahun edisi penganjurannya, malah setiap penganjur masih mengekalkan nama Langkawi sebagai ikonik jelajah berstatus Pro Series dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa ini. Malahan, LTDL juga merupakan jenama khusus dalam sukan berbasikal yang dikenali di peringkat antarabangsa. Mengikut rekod kami, sebanyak 11 daripada 26 edisi iaitu tahun 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 16, 17 dan 2018 telah berlangsung dengan laluan yang dipilih tanpa melibatkan Pulau Langkawi dan berdasarkan kepada penilaian teknikal melibatkan laluan perlumbaan yang berbeza-beza di antara tahun-tahun sebelumnya. Silakan Yang Berhormat. Sudah? Okey, terima kasih ya. Okey, Yang Berhormat Kampar. Yang Berhormat Kampar, kejayaan pasukan pingpong negara di Tamasya Sukan Commonwealth 2022 memperolehi 2 pingat perak adalah membanggakan. Berikutan persaingan di peringkat sukan Asia adalah sengit dan bertaraf dunia. Banyak negara-negara peserta di rantau Asia adalah bertaraf dunia dan pernah memenangi pingat di Tamasya Sukan Olimpik. Prestasi di peringkat sukan C juga tidak boleh dijadikan ukuran persaingan di peringkat sukan pingpong, memandangkan hanya 7 negara sahaja yang menyertai berbanding penyertaan di sukan Asia yang melibatkan 26 negara. Oleh itu, Majlis Olimpik Malaysia telah menetapkan kriteria pemilihan yang sangat ketat bagi memastikan hanya atlet yang terbaik terpilih untuk mewakili negara. Hanya atlet yang melepasi kategori A iaitu tempat ke-4 dan kategori B tempat ke-8 sahaja dipilih untuk mewakili negara ke tamasya terbesar di rantau Asia ini. Pihak Majlis Olimpik Malaysia berpandangan sukan Asia bukan merupakan landasan yang tepat untuk dijadikan pertandingan pendedahan berbanding penyertaan di sukan C. Berdasarkan penilaian dan prestasi semasa atlet-atlet negara, hanya beberapa jenis sukan yang telah menunjukkan prestasi terbaik di peringkat dunia dan Asia yang mampu menempatkan atlet di podium semasa Tamasya Sukan Asia Hangzhou nanti. Bagi sukan pingpong, prestasi atlet-atlet negara secara individu maupun berpasukan tidak melepasi kriteria yang ditetapkan bagi membolehkan mereka terpilih untuk mewakili negara ke Tamasya Sukan Asia ini. Ranking terbaik atlet lelaki adalah berada di kedudukan 112 Asia, 337 di peringkat dunia,
Manakala ranking atlet wanita pula adalah di kedudukan 83 di Asia dan 193 di dunia. Bagi ranking berpasukan pula, pasukan lelaki menduduki ranking ke-11 di Asia dan wanita berkedudukan ke-9 di negara Asia. Seterusnya, ahli yang Boleh berhormat. saya bagi ulasan sikit? Ya. Kalau ini kriteria top 8 yang telah ditetapkan, macam mana kita boleh naikkan para sukan pingpong jika mereka tak diberi peluang untuk bertanding dengan pemain-pemain paling hebat? Macam pemain dari China, Jepun, Korea. You should give them a chance. Kalau kita nak hantar skuad untuk menang pingat saja, baik semua acara kita tak hantar, kita hantar skuad badminton, kita hantar skuad air terjun, terus kita boleh menang pingat, 100% rekod boleh dapat. Jadi siapa soalannya ialah, dulu kita pernah hantar skuad pingpong 2018 di Jakarta, sebelum ni pun pernah hantar. Kenapa kali pertama kita tak hantar? Dan negara-negara kecil yang lebih lemah daripada kita pun hantar skuad pingpong ke Hangzhou Asia Games. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku lagi. Kalau ini adalah pendirian daripada kementerian, saya agak sedih lah, sebab masa akan datang saya tak nampak ada peluang untuk atlet pingpong kita untuk layakkan diri jika inilah standard yang telah diset, yang begitu ketat, begitu tinggi. Seperti yang saya telah jelaskan bahawa ini adalah satu keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Olimpik Malaysia dan telah disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan, kerana kita melihat persaingan kali ini agak ketat dan kita telah melakukan pendirian ini selepas mengambil kira pendapat daripada semua melalui beberapa bengkel, dan keputusan ini bukan satu keputusan yang mudah dan telah diteliti sebelum dibuat. Yang keduanya, untuk meningkatkan prestasi atlet kita bukan sahaja sekadar menghantar mereka ke luar negara untuk bersaing. Untuk pingpong, saya sedang meneliti keperluan mereka untuk mendapatkan satu pusat latihan khas untuk mereka, dan ini semua adalah pembaharuan berperingkat yang sedang dilaksanakan supaya Persatuan Sukan Kebangsaan kita mempunyai fasiliti asas sebelum kita bercakap pasal memperbaiki ranking mereka. Fasiliti training center itu pun tidak ada. Itu sebab sekarang saya sedang telitikan, dan bulan lepas sahaja kita sudah berjaya membuat matching 8 persatuan sukan kebangsaan mendapat tempat latihan khusus untuk mereka. Ini first step, dan saya berharap dengan adanya semua sokongan dan penambahbaikan daripada infrastruktur ekosistem ini, prestasi atlet-atlet kita akan terus meningkat dalam masa tahun-tahun yang akan datang. Okey. Kuala Kedah. Kuala Kedah Yang Berhormat Menteri, ya. saya nak minta sedikit pertanyaan, Okey. minta laluan. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Speaker, saya nak bangkitkan berkenaan dengan isu badminton negara. Dulu, past 10 years ago, Malaysia sebaris dengan Korea, Indonesia, China. Tapi sekarang ini, kita tengok kita masih di tingkat yang sama. Negara-negara lain sudah meningkat mengatasi kita, termasuk negara baru, India, Jepun, Chinese Taipei, Thailand juga, termasuk Singapura. Sudah prestasi mereka meningkat mengatasi Malaysia. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah sistem latihan kita tidak bergerak, masih lagi secara tradisi, ataupun pemain-pemain kita yang dipilih tidak mempunyai kualiti yang mencukupi, ataupun bagaimana? Sedangkan kita dulu adalah di antara raja badminton dunia, King of Badminton pada satu ketika dulu, bersaing hebat dengan Korea, China dan juga Indonesia ini. Ini 4 negara yang hebat pada satu ketika dulu. Tapi negara kita sekarang semakin ke belakang, termasuk bola sepak, termasuk apa saja permainan, takraw, tak gitu, Kota Raja. Setuju dengan saya? Okay, terima kasih. Saya bukan Kota Raja, saya Segambut. Mana Kota Raja? Okey. Ini adalah perkara baru yang dibangkitkan kerana Yang Berhormat tidak berbahas, tetapi secara ringkasnya saya nak jawab. BAM sedang melakukan yang terbaik untuk melihat kelemahan sedia ada, tetapi dalam beberapa tahun yang lepas BAM telah berjaya melahirkan banyak atlet badminton, dan bukan sahaja seperti dulu bergantung hanya kepada Datuk Wira Lee Chong Wei. Sekarang ini kita ada Pearly Tina, kita ada Aaron Sowuyik, dan
pemain independen juga ramai yang telah mula keluar bertanding. Dan saya percaya dengan adanya usaha yang dilakukan di peringkat Jawatankuasa Road to Gold untuk bagi mereka top up dan untuk melihat kesihatan mental coach mereka, saya juga percaya dengan adanya kerjasama dengan Nippon Sport Science University sekarang, kita akan berjaya membantu mereka mengatasi kelemahan sedia ada sekarang lah. Okey, untuk prestasi bola sepak, saya percaya sekarang ini prestasi bola sepak di bawah coach Kim Panggon semakin meningkat prestasi mereka. Jadi ulasan yang berhormat mengenai prestasi bola sepak semakin merosot tidak tepatlah. Dan sepak takraw semua sekarang ini semua mempunyai liga masing-masing dan dengan sokongan yang diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu mereka dari segi grant dan juga tempat latihan, saya percaya prestasi mereka akan meningkat selepas ini. Okey. Kuala Kedah ada? Tak ada. Kanggar ada. Okey. Kanggar telah membangkitkan isu motocross, penganjuran kejohanan antarabangsa motocross dan kejohanan perahu panjang 2024. Sukacita saya maklumkan kepada Yang Berhormat Kanggar bagi memastikan penganjuran kejohanan antarabangsa motocross dapat dilaksanakan dengan lancar, Kementerian Belia dan Sukan melalui mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Projek-Projek Kecil KBS tahun ini telah meluluskan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi menaik taraf litar motocross di Sungai Batu Pahat di Kanggar dan Perlis. Peruntukan ini telah disalurkan kepada Majlis Sukan Negeri Perlis melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Dan ini menunjukkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk terus membantu negeri seperti Negeri Perlis untuk memperbaiki sukan di sana. Kementerian mengusulkan agar kerajaan negeri dan pihak penganjur bekerjasama erat dengan badan pengelola sukan berkenaan untuk memastikan penganjuran kejohanan tersebut mematuhi semua peraturan penganjuran kejohanan sukan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Exco Kerajaan Negeri Perlis memang sentiasa menghadiri mesyuarat di Putrajaya bersama kita dan membincangkan isu-isu yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri Perlis. Terima kasih YB Menteri. Okey. Seterusnya isu fasiliti sukan. Tasik Gelugur ada? Tasik Gelugur tak ada. Jerantut ya. Setiu ada? Okey. Saya jawab YB Setiu dulu. Terdapat beberapa ahli parlimen yang telah membangkitkan isu ini, YB Tasik Gelugur, YB Setiu, YB Jerantut, Pematang Pau, Bentong dan Parit Buntah. Bagi permohonan menaik taraf mini stadium Sungai Tarum yang dibangkitkan oleh YB Setiu, berdasarkan Hansard yang telah saya cek, isu ini telah dibangkitkan pada tahun 2021, 2022 dan sekarang ini oleh Yang Berhormat. Dan saya ingin meminta daripada Yang Berhormat untuk mengemukakan permohonan teliti in writing ya kepada kita dan kita akan melihat bagaimana kita boleh meluluskan permohonan ini. Saya mahu melihat bahawa semua permintaan ini bukan dibuat dengan sewenang-wenangnya kerana isu kos penyelenggaraan selepas dibina itu sangat tinggi. Saya nak bagi contoh kepada Yang Berhormat, untuk maintenance sahaja, sekejap ya. Kos penyelenggaraan untuk satu kompleks stadium ataupun mini selepas dibina memerlukan kos RM300,000 setahun hanya untuk manpower dan penyelenggaraan. Dan untuk membina kompleks-kompleks ini agak mahal dan itu sebab sekarang ini kita sudah selesai inventory kita dan semua inventory itu telah dipaparkan dalam website kita dan saya berharap semua ahli yang berhormat boleh pergi cek mengikut kawasan parlimen apa fasiliti sukan di kawasan masing-masing dan kalau ada infrastruktur yang boleh dinaik taraf dan bukan bina semula, boleh hantar permohonan dan saya lebih suka mengutamakan kerja naik taraf kerana lebih murah berbanding dengan mencari tapak baru. Jerai. Ya. Termasuk naik taraf futsal di seluruh negara. Yang itu saya kena jawab nanti ya mengenai audit yang telah kita lakukan untuk futsal court.
Okey. YB Menteri beri laluan sikit. Hulu Selangor. Sekejap, saya belum habis dengan YB Setiu. Berkenaan baik pulih gelanggang futsal tertutup di Daerah Setiu, Ahli Yang Berhormat boleh mengemukakan permohonan ke Pejabat Belia dan Sukan Daerah yang kemudiannya akan dipanjangkan kepada kita untuk pertimbangan. Urusan membaik pulih fasiliti sukan di kawasan sekolah adalah di luar skop KBS dan yang itu termasuk di dalam Kementerian Pendidikan. Okey. Untuk YB Jerantut, boleh tak saya jawab untuk semua Yang Berhormat yang telah bangkitkan isu mereka dulu? Okey. Boleh ya? Okey, untuk YB Jerantut membina sebuah mini stadium rugby, yang ini juga perlu diteliti kerana apa yang diperlukan oleh Kementerian Belia dan Sukan, sebarang permohonan projek baru bagi pembinaan fasiliti sukan hendaklah menepati syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi. Antara lain, tapak tanah tersebut perlu didaftarkan di atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi membolehkan kementerian ini mengangkat permohonan tersebut untuk pertimbangan dalam rolling plan yang seterusnya. Dan ini diguna pakai sama ada untuk Lita Drag ataupun apa-apa lagi fasiliti yang mahu Kerajaan Persekutuan bina. Kita tidak mahu ada satu situasi di mana selepas dibina, tanah itu bukan milik Kerajaan Persekutuan dan kita tak boleh akses tempat tersebut. Okey, tapak juga mesti bebas daripada bebanan dan sedia untuk dimasuki serta tiada isu tapak tanah projek seperti kawasan setinggan, bantahan penduduk dan lokasi yang tidak sesuai apabila membuat permohonan projek fizikal binaan baru. Dan ini saya minta semua Yang Berhormat bantu. Mungkin kalau ada keperluan di kawasan masing-masing, cek dulu dengan kerajaan negeri dan pejabat tanah sama ada mereka setuju atau tidak untuk kawasan itu diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan sebelum diangkat untuk kelulusan dalam RMK. Okey, Yang Berhormat Hulu Selangor, silakan. Terima kasih YB Menteri. Dalam perbahasan saya baru-baru ini, saya ada menyentuh berkaitan dengan sukan motocross, go-kart dan juga Caprix. Jadi saya ingin bertanya pada YB Menteri, sekiranya Hulu Selangor ni satu kawasan yang agak luas. Sekiranya saya ingin memohon perkara tersebut, apakah kaedah-kaedah ada dan adakah pihak kementerian bersedia untuk membantu untuk litar tersebut? Sebab ianya berbeza ni. Motocross mungkin di tapaknya lain dan juga Caprice dan go-kart tempat yang lain. Jadi kawasan tersebut ada tu saya rasa. Berbanding Lita Drag, motocross dan go-kart, apabila saya melawat tapak untuk motocross, saya lihat motocross lebih senang diuruskan fasiliti mereka. Dan saya juga telah membincangkan sebelum PRN 6 negeri, saya juga telah membincangkan dengan exco-exco terlibat. Saya kata kalau Yang Berhormat exco boleh carikan tempat yang sesuai kerana untuk motocross ini tidak mahal pembinaan Lita tersebut. Itu sebab kita menyokong projek di Perlis. Dan kalau Yang Berhormat nak wujudkan di Hulu Selangor, boleh bincang dulu dengan pejabat tanah. Pejabat tanah dan lihat dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Yang itu starting point, YB. Baik. Boleh ya? So terima kasih dalam jawapan. Okey. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas laluan. Putrajaya pun ada sentuh tentang infrastruktur sukan. Yang saya tekankan adalah berkaitan dengan gelanggang hoki. Di Putrajaya ini ketiadaan gelanggang hoki, dan bila kita turun ke bawah ramai ibu bapa, pihak sekolah yang merungut kerana kos untuk mereka membawa murid-murid ini ke padang hoki itu adalah amat tinggi. Jadi kalau boleh dipertimbangkan satu padang hoki di Putrajaya itu satu, dan yang kedua juga adalah daripada Persatuan Bola Jaring meminta supaya diberi penekanan berkaitan dengan gelanggang bola jaring di Putrajaya. Ini pun susah, anak-anak kita nak main tak banyak ruang. Jadi mohon diberi perhatian khusus oleh KBS. Terima kasih. Ya. Untuk di Putrajaya memang kita sedang meneliti 3 sukan. Satu adalah untuk rugby, stadium rugby. Satu lagi adalah untuk hoki dan bola jaring. Dan permohonan ini semua sedang diteliti oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan perbincangan dengan pejabat tanah juga akan dilakukan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, mohon dipercepatkan. Terima kasih. Okey. Untuk tadi saya tak ingat Yang Berhormat mengenai audit gelanggang futsal milik KBS. KBS telah melakukan audit dan ini merupakan rumusannya yang kita ada.
KBS telah memutuskan bahawa penyerahan gelanggang futsal yang tiada pendaftaran aset tak alih ada 1,425 buah gelanggang akan diserahkan kepada pemilik tanah tanpa pembaikan. Bermaksud sebelum ini ada futsal court yang dibina atas tapak tanah persendirian. Dan sekarang kita tak nak buat apa-apa dengan futsal itu, kita nak pulangkan kepada mereka kerana bukan tanah kita. Penyerahan telah dan sedang dibuat oleh pihak JBSN melalui kaedah ataupun tata cara penyerahan pelupusan aset yang sedang berkuat kuasa. Kategori keduanya, 384 buah gelanggang akan dilaksanakan kerja-kerja pembaikan naik taraf secara one-off berfasa di bawah peruntukan pembangunan RMK tahunan dan seterusnya diserahkan sepenuhnya pemilik tanah setelah kerja-kerja pembaikan naik taraf diselesaikan bagi penggunaan ramai orang. 88 buah gelanggang yang dicadangkan diroboh tanpa kos dilaksanakan proses penyerahan kepada pemilik tanah melalui kaedah ataupun tata cara sedia ada yang telah dilaksanakan oleh JBSN. 46 buah gelanggang di bawah pemilik tanah KBS hendaklah didaftarkan sebagai aset tak alih KBS secara berperingkat dan diurus tadbir dengan baik dan sempurna oleh JBSN. Oleh sebab itu, semua permintaan yang telah kita dengar, kita minta selesaikan dulu isu tanah. Kalau isu tanah itu tidak dapat diselesaikan, maka KBS tidak boleh mengangkat projek itu untuk mendapatkan kelulusan pembinaan. Okey, itu sahaja. Terima kasih Puan Yang di-Pertua.